Hai tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke sesi kita kali ini. Dan hari ini kita akan bercakap tentang peluang untuk melabur dalam hartanah di KL pada harga yang termurah. Okey, of course bila kita kata pelaburan yang termurah ini tidak mengambil kira unit-unit rumah seperti rumah Selangor ataupun rumah WIP. Tapi kalau kita kata tentang projek perumahan yang selain daripada rumah WIP ataupun rumah Selangor, inilah unit yang paling murah yang anda boleh dapat di kawasan Kuala Lumpur ataupun kawasan bandar di Lembah Kelang. So, sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Jerry Wee. Okey, speaker anda untuk hari ini. And then saya adalah seorang real estate negotiator. So, ejen jual hartanah lah. So, lain daripada kebanyakan ejen hartanah di luar sana, saya sebenarnya sebelum ni saya merupakan seorang jurutera construction. Jurutera pembinaan untuk bahagian elektrik. So, saya ada pengalaman sebanyak 15 tahun sebagai project manager ataupun project engineer dalam bidang construction. Dan saya telah melibatkan diri dalam banyak projek-projek pembinaan daripada pelbagai industri seperti industri pembinaan dari segi bidang perumahan, residential, ataupun bidang komersial ataupun bidang industri. So sebelum ni saya pernah jalankan projek di AUO Sunpower di Melaka, di mana saya terlibat dalam projek pemasangan solar panel di AUO Sunpower dan pemasangan persiapan untuk pemasangan alat-alatan production di dalam kilang tersebut. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang berada di KL, mungkin anda biasa dengan IOI City Mall di Putrajaya. So saya juga terlibat dalam pembinaan projek di situ untuk yang fasa pertama sebagai senior project manager kat situ. Senior project engineer di situ. Bersama dengan kontraktor elektrik buat masa itulah. And then saya juga terlibat dalam pembinaan bangunan high rise perumahan seperti The Cruise dan Clio. So itulah sedikit tentang background saya. So apa yang pasti selepas ni, setengah perkara yang saya akan ketengahkan selepas ini ada banyak berkait rapat dengan bidang construction, kerana ini akan banyak mempengaruhi harga pasaran sekarang dan yang akan datang. So banyak benda yang saya akan bagi tahu ni adalah dari sudut teknikal, dari segi sudut pembinaan. So biasanya bila kita kata tentang harga pasaran perumahan, benda-benda macam ni, dan terutamanya pada masa kini kita banyak dengar perkataan inflasi. So apa maksud inflasi? Inflasi bermaksudnya nilai mata wang kita yang kita gunakan sekarang susut nilai, berbanding dengan masa sebelum ni. Contohnya kalau anda boleh tengok sketsa komik di sini, ke 10 tahun lepas RM50 boleh beli satu troli penuh barang. Hari ini kita mungkin dapat beli satu troli tapi mungkin sedikit je. Dan pada masa akan datang mungkin RM50 boleh beli satu plastik saja. So secara jujurnya kalau saya nak katakan, saya rasa kita sekarang pun memang dah mengalami yang perkara yang ketiga ni. RM50 boleh beli satu plastik saja. And then contoh macam dulu tahun 1960, saya ingat masa saya kecil dululah, masa saya kat kanak, sekeping roti canai 50 sen saja. Amat murah.
Tapi sekarang kalau kita nak beli sekeping mungkin RM1.30. Ini roti kosong sahaja. Okey, RM1.30. Setengah tempat yang kita pergi, saya rasa saudara-saudari pun ada pergi, mungkin harga roti canai malah boleh cecah RM1.50 sekeping. Okey. And then kalau saudara-saudari yang membesar pada zaman 1980-an seperti saya, okey, McDonald pada harga tu cukup murah. Okey. Ini sebenarnya harga di Malaysia lah, walaupun dollar sign kat sini dia sebenarnya RM. Pasal kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat lagi sebelum tahun 90-an, okey, kita masih guna dollar sign. Dia belum lagi guna sign RM, ringgit Malaysia. Okay, so harga dulu cheeseburger satu baru RM1.70. Sekarang kalau nak beli rasanya RM10 satu. Kalau nak murah sikit mungkin kita beli Rahim Burger lah. Ramli Burger, lebih murah. Okay, so bayangkan harga barang dahulu dan sekarang. Okay, bukan saja kita rasanya harga barang meningkat, tapi sebenarnya harga mata wang kita yang telah susut nilai. Okey. So seterusnya kita buat masa kini kita selalu dengar daripada laporan akhbar, okey, tentang kos-kos pembinaan meningkat. Okey, kos-kos untuk tenaga kerja yang amat tinggi. Okey, terutamanya sekarang pasal saya selaku yang pernah bekerja sebagai project manager, project engineer dan sebagai seseorang yang bertanggungjawab untuk memberi sebut harga, okey, tendering, okey, untuk projek-projek tertentu. Saya dah biasa sangat dengan harga-harga barang. And then kalau bandingkan harga barang sebelum tahun 2020, okay, sebelum pandemik, bandingkan masa tu dengan masa sekarang, harga barangan telah meningkat mendadak. Okay, kebanyakan harga barang boleh setengah barang dah berlipat 2 kali ganda lebih mahal. Okay, apatah sekarang pula selain pada masalah harga barang naik, okay, kita ada juga masalah tentang kekurangan pekerja luar negara. Okey, sama ada kita setuju, tuan-tuan dan puan-puan setuju atau tidak, kebanyakan projek perumahan atau projek-projek construction yang sedang berlaku di Malaysia sekarang, kebanyakan pekerja-pekerja yang digunakan adalah pekerja yang berasalnya daripada mungkin Bangladesh, daripada Indonesia. Banyak pekerja-pekerja luar. So bila semenjak pandemik ni berlaku, banyak pekerja-pekerja luar tak dapat masuk ke negara kita. So bila pekerja-pekerja luar ni tak dapat masuk ke negara kita, kita terpaksa bergantung kepada pekerja-pekerja tempatan. Dan bila pekerja tempatan yang buat kerja ni, biasanya harga kos pekerja, gaji yang diminta adalah lebih tinggi daripada gaji-gaji pekerja-pekerja luar ni lah. So ini beberapa kata khabar, ada yang dari New Straits Times, ada daripada The Edge Market, Malaysian Reserve, Reuters. So ini semua agensi-agensi akhbar yang boleh dipercayai lah. So biasanya bila kita kata tentang nak buat pelaburan, okey, terutama dalam bidang hadana, ada beberapa faktor yang kita perlu tekankan lah. Satu, faktor harga. Memang jelaslah kalau nak beli barang, sebaiknya kita beli barang pada harga yang semurah mungkin, okey, dan bila kita ada peluang untuk jual, kita jual pada harga yang setinggi mungkin. Okey, supaya kita dapat meningkatkan jumlah keuntungan yang kita dapat. Faktor kedua adalah lokasi. Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak beli hartanah, nak beli rumah untuk tujuan nak menyewakan orang, rasa-rasa tuan-tuan dan puan-puan kat mana lebih sesuai? Sama ada beli dekat tengah bandaraya KL ataupun nak beli dekat kawasan kampung. Okey, kalau beli kat kawasan kampung,
tuan-tuan puan-puan boleh sewakan kepada siapa? Mungkin dia punya market tenant. Okey, nak cari orang yang nak tinggal dekat rumah anda agak susah pasal dekat kawasan kampung memang susah nak cari orang yang nak sewa rumah. Okey, tapi melainkan kalau macam dekat KL, peluang di mana orang semua akan datang ke pusat bandar KL untuk cari peluang pekerjaan, peluang berniaga. So banyak yang akan berhijrah daripada kawasan-kawasan luar bandar, daripada kawasan negeri-negeri lain macam daripada Kedah, Kelantan, Terengganu, Melaka. Dia akan datang ke KL dan bila dia orang bekerja kat KL, dia orang perlukan tempat tinggal. Okay. And then faktor yang ketiga, ROI. Seperti yang saya cakap tadi lah, kita beli pada harga yang murah, okay, dan jual pada harga yang paling tinggi yang mungkin, okay. Kita untung seberapa banyak yang boleh pada waktu sesingkat yang boleh. Okay, of course kita ada faktor-faktor lain jugalah, seperti faktor-faktor kemudahan. Kalau macam dekat bandar ni, kita nak carilah kawasan-kawasan projek yang berdekatan dengan stesen-stesen LRT misalnya, dekat dengan kawasan tempat kerja, dekat dengan kawasan seperti kawasan komersial ataupun kawasan-kawasan yang berdekatan dengan shopping mall. So atau ada kawasan-kawasan yang ada tarikan pelancong atau tarikan yang unik. Okey, supaya orang nak datang ke kawasan kita. Okey, orang nak sewa ke kawasan kita dan orang nak, contoh kalau yang buat Airbnb. Of course, tuan-tuan dan puan-puan kena cari tempat yang ada banyak tarikan pelancong, baru ada orang akan datang untuk buat Airbnb. Okey, baru nak sewa homestay. So, bila kita kata nak buat pelaburan, 4 faktor ni adalah amat penting. So, di sini persoalannya, kenapa kita nak melabur di KL? Kenapa tak nak melabur di kawasan-kawasan lain? Okey, bukannya tak boleh. Boleh. Anda boleh nak melabur kat Pening ke, dekat Melaka ke, dekat Johor ke, boleh. Okey, tetapi kenapa sebaik-baiknya kita invest, kita macam melabur di KL? Pasal KL adalah pusat bandar, okey, dan KL adalah ibu negara Malaysia. Di KL lah paling banyak peluang pekerjaan, paling banyak peluang perniagaan. Kebanyakan peluang semua ada di Kuala Lumpur. Okey. Kalau peluang tak ada di Kuala Lumpur ni, takkanlah ramai orang yang akan datang, takkanlah ramai contohnya macam expatriate, pelawat daripada luar negara datang untuk buat kerja dia orang, untuk mencari nafkah kehidupan di Malaysia. Okey, dia akan datang ke KL. Okey, so dengan foto kita boleh tengok kat foto ni, okey, apa perbezaannya antara KL pada tahun 1990-an, okey, dengan KL pada tahun 2020. Okey, beza cuma dalam 30 tahun. Dengan pembangunan yang pesat yang berlaku di Kuala Lumpur, tengok dalam gambar ni, berapa banyaknya menara-menara tinggi. Kita nampak KLCC, kita nampak menara Kuala Lumpur, dan tak lama lagi ada lagi PRX, Merdeka 118. So pembangunan pesat di KL. So ini bermaksudnya lebih banyak lagi peluang pekerjaan yang akan ada. Okey, lebih banyak lagi peluang untuk orang ramai datang daripada negeri-negeri luar. Okey, untuk datang ke KL. Dan bila dia datang ke KL, dia orang perlukan bumbung di atas kepala mereka. Okey, kita perlu ada tempat untuk berehat, okey, perlu ada tempat tinggal. So bila kita tengok tentang populasi, okey, populasi Selangor contohnya dalam kawasan daerah Petaling Jaya lah. Perbezaan antara tahun 2000 hingga tahun 2018. Okey, 18 tahun saja bezanya. Dia punya populasi untuk daerah Petaling Jaya telah meningkat sebanyak 2 kali ganda. Okey, daripada 1.25 juta ke 2.45 juta. And then dari segi populasi di KL pula, okey, populasi dalam masa 18 tahun saya meningkat daripada 1.38 juta sehingga 1.73 juta. So kawasan sekecil macam tu,
dengan orang seramai begitu. Okay, so pasaran untuk sewa memang ada. Okay. Dan bila kita tengok di sekarang apa ni daripada gambar rajah yang ini, kita tengok yang gaji, okey, gaji bulanan untuk negeri wilayah persekutuan Kuala Lumpur dengan Selangor adalah antara yang tertinggi di Malaysia. Okey. So ini bermaksud dengan gaji yang tinggi yang diorang dapat, yang orang-orang kat sini dapat, bermaksudnya diorang punya spending power, kebolehan untuk berbelanja adalah amat tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. So, kerana itulah antara faktor-faktor di mana harga barang, harga hartanah di KL pun agak tinggi. Okey, pasal demandnya banyak, pasal orang ramai, okey, dan banyak projek-projek perlu ada untuk memastikan semua orang berpeluang untuk mendapat hartanah mereka ataupun dapat beli property mereka lah. So, kenapa Kuala Lumpur? Okay, di Kuala Lumpur ni kita ada 4 raja. Okay, so siapa raja-raja ni? Okay, kita ada satu KLCC yang telah bertapak di Malaysia dah lama. Yang kita ada juga yang akan datang TRX, okay, Tun Razak Exchange, dan kita akan ada Merdeka 118 ataupun PNB 198. Dan of course kita jangan lupakanlah sebelum ni kita ada lagi KL Tower. So empat landmark ni, okay, empat raja di KL ni, okay, adalah sebab musabab kenapa ramai orang nak datang ke KL. Pasal kawasan-kawasan ni lah yang dipanggil sebagai financial hub. Okay, so banyak orang akan cari pekerjaan di kawasan-kawasan ni. Okay, untuk Tun Razak Exchange, kawasan ni kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah datang ke area KL dan tuan-tuan dan puan-puan pernah datang ke kawasan ini, kawasan ni sekarang apa ni sedang masih dalam construction lagi. So bila kawasan ni siap, dia akan menjana lebih kurang 500,000 peluang pekerjaan kepada orang ramai. Cuba bayangkan 500,000 peluang pekerjaan. 500,000 orang akan datang ke kawasan ini untuk bekerja dan mencari nafkah. Okey, dan 500,000 orang ni perlukan kawasan, perlukan tempat untuk berehat, untuk sebagai kediaman. So mereka mungkin datang daripada kawasan luar bandar, mereka akan datang daripada kawasan-kawasan seperti dari negeri lain, dan mereka perlu untuk menyewa, okey, bilik ataupun rumah di kawasan ini. Okey, kalau tak ada macam mana dia nak kerja kan? Okey, dan TRX ni, okey, dia merupakan satu financial hub yang baru, pusat perniagaan atau pusat kewangan yang baru di Malaysia. Sebelum ni kita ada KLCC. Okay, so TRX ni merupakan financial hub yang terbaru. Okay, kawasan ni ada lebih kurang 30 bangunan. Okay, dia akan merupakan headquarters ataupun ibu pejabat untuk banyak syarikat-syarikat luar negara seperti HSBC, Prudential, Affin Bank ataupun CCCC. Ini China Communication and Construction Company, syarikat pembinaan daripada syarikat pembinaan dan komunikasi daripada China. Okay, and then kita ada bangunan di Exchange 106, okay, yang merupakan antara bangunan yang tertinggi di Malaysia. Okay, dan kita ada juga The Core Residence, okay, yang akan dibina oleh CCCG dengan WCT. Okay, so kawasan ni amat besar. Okay, so macam saya kata tadi, banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk kawasan ni. Dan bukan tu saja, kita ada lagi Merdeka 118. Okay, 118 of course bermaksud bangunan ni ada 118 tingkat. Okay, dan kawasan ni juga merupakan ibu pejabat kepada Pemodalan Nasional Berhad.
Okey, so bangunan ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu adalah bangunan yang tertinggi di Malaysia dan bangunan kedua tertinggi di dunia. Okey. So, setakat ni kita dah ada apa nama ni, kita tahu kenapa kita perlu datang ke Kuala Lumpur, kenapa kita perlu melabur di Kuala Lumpur, dan persoalannya sekarang, di manakah projek yang paling sesuai untuk kita melabur? Dan di sini saya berani mengatakan Astrum Ampang adalah antara tempat yang paling sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk datang untuk melabur di sini. Kenapa? Mari kita teruskan. Okey, seperti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini, Astrum Ampang terletak betul-betul bersebelahan dengan LRT station dan ianya bersambungan terus dengan LRT station menerusi jejantas berbumbung daripada tingkat 1. Okey, dia akan terus pergi ke LRT station dan daripada LRT station tu ada satu lagi jejantas akan pergi terus ke shopping mall. Okey, so sebelum kita teruskan pada bahagian tu, mari kita kenal siapakah pemaju ini. Okey, pemaju untuk Astrum Ampang dikenali sebagai Setia Awan. So, Setia Awan ni dah agak lama bertapak di Malaysia. Diorang ada sejarah lebih kurang 20 lebih tahun. And then Setia Awan ni banyak buat projek-projek terutama di kawasan selatan Semenanjung Malaysia, terutama di Melaka, di Negeri Sembilan, okey, Johor dan even dekat Perak. Okey, asal usulnya kenapa pemaju ni namanya Setia Awan, pasal dia berasal daripada Setiawan. Okey. So ini antara projek-projek yang Setia Awan pernah buat. Okay, and then antara projek mereka yang paling berjaya adalah Unisud yang terletak di Kampar. Okay, projek Unisud ni buat masa ni ianya satu-satunya bangunan high rise atau residential high rise di kawasan Kampar dan ianya terletak bersebelahan dengan Universiti Tunku Abdul Rahman. Okay, so ianya dijual tahun lepas and then buat masa ni dah habis. Semua kebanyakan lot-lot yang ada telah habis. Okay, so projek lain yang Setia Awan ada buat termasuklah macam projek Breza Hill di Bukit Ampang, Permai, Lavender Hill di Seremban, di Hotel dan di Mall di Johor. Okay, Sri Iskandar. Kalau di Melaka ada Sri Melaka. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak Taman Tema Escape di Penang. Okey, tak lama lagi pada tahun 2023 dia akan lancarkan satu lagi Taman Tema Escape yang baru yang terletak di Cameron Highland. Okey, so Taman Tema ni apa yang menarik atau unik tentang Taman Tema ni, ianya mendapat ilham daripada taman tema seperti di Eropah, di kawasan-kawasan yang bersalji, contohnya macam di Alps. So dekat taman tema ni, pengunjung-pengunjung boleh kata orang boleh ski gelongso salji di sini. So ianya amat unik lah. So cuba tuan-tuan dan puan-puan bayangkan projek-projek sebegini high profile, okey, pemaju ni dapat buat. So bermaksudnya pemaju ni memang boleh dipercayai dan memang mampu untuk menyiapkan mana-mana projek yang diorang ada. Okey. Satu lagi, projek Astrum Ampang ni dia sebenarnya sejenis projek mixed development ataupun pembangunan bercampur. Okey, apa maksud pembangunan bercampur? Ini maksudnya kawasan pembangunan itu mempunyai segala-galanya di dalam satu tempat, dalam satu lokasi. Contohnya ada projek perumahan, ada pasaraya besar, dia ada kawasan office, okey, pejabat-pejabat untuk orang bekerja. So semuanya di dalam satu kawasan.
Okey, contoh-contoh macam contoh-contoh kawasan mixed development yang sedia ada di KL ni adalah seperti Sunway Velocity, Mid Valley ataupun KL Central. Okey, itu yang sebelum-sebelum ni lah. So kenapa? Apakah kebaikannya untuk kita beli dekat kawasan-kawasan pembangunan bercampur ni? Okey, satu, ianya amat mudah. Okey, kemudahan semua berada di depan mata. Okey, nak pergi beli barang senang, nak pergi ke mana-mana saja pun senang, tak perlu nak memandu jauh-jauh. Okey, tak perlu pergi jauh-jauh. Semua macam kata orang, just around the corner. Okay. And then kedua, dekat kawasan-kawasan macam ni, banyak demand atau banyak permintaan. Okay. And then sentiasa di kawasan-kawasan ni, okay, kalau nak sewakan keluar unit-unit anda, memang senang. Sentiasa ada orang yang nak sewa. Okay, pasal peluang pekerjaan semua di situ dan orang ramai memang nak cari tempat-tempat macam ni, pasal ianya amat mudah. So, kerana oleh disebabkan benda-benda macam ni, harga lokasi atau harga perumahan di kawasan itu akan meningkat dengan mendadak atau meningkat dengan cepat. Okey, dan bila harga untuk sewa itu ada, okey, dan bermaksud lebih senang untuk kita sewakan dengan harga yang lumayan dan ianya boleh menampung harga installment yang kita perlu bayar kepada bank. Dan bila harga sewa tu lebih tinggi pada harga installment, ia akan menghasilkan apa yang kita panggil passive income. Okey, ataupun passive income yang anda tidak perlu buat apa-apa. Okey, sewakan, anda boleh buat duit masa tidur. Okey, dan bila tuan-tuan ada unit-unit yang macam ni atau hartanah yang macam ni, okey, cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan beli satu rumah, and then tuan-tuan dan puan-puan tak perlu keluarkan duit sendiri untuk bayar bulan-bulan. Okey, yang akan bayar unit tuan-tuan dan puan-puan adalah penyewa yang sewa di situ. Okey, so penyewa akan bayar setiap bulanan kepada anda, yang anda boleh gunakan duit itu untuk bayar bank, dan duit yang selebih itu adalah pocket money. Duit yang lebih, duit perbelanjaan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tidakkah itu amat memberangsangkan? Okey. So inilah antara contoh-contoh mixed development yang ada di kawasan KL buat masa ni lah. KL Selangor, Mid Valley, Sunway Velocity, KL Central. So, bila kita berkata tentang projek ini, projek ni adalah antara projek yang dipanggil projek TOD atau Transit Oriented Development. Apa maksud TOD? TOD adalah projek-projek yang bersambungan terus dengan LRT. Okey, kalau macam setengah-setengah projek yang sebelum ni kita nampak adalah kita ada satu projek LRT itu walaupun dekat, tetapi dia tidak bersambung. Okey, tapi untuk projek ni ianya bersambung. Dia ada jejantas macam saya bagi tahu pada awal tadi. Ini sebenarnya konsep-konsep ni mungkin agak baru di Malaysia, tapi konsep-konsep ni biasanya memang telah ada di tempat-tempat lain sebelum ni. Contoh macam di Stockholm, Copenhagen atau Singapura. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa pergi ke Singapura, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak yang banyak kebanyakan orang yang berada di Singapura, mereka tak suka nak guna kereta ataupun kenderaan sendiri. Dia orang lebih suka guna kenderaan kemudahan awam. Contoh macam LRT. And dia orang nak pergi ke mana-mana pun senang. Okay, dia orang turun je daripada unit kediaman dia orang. Okay, naik kereta api, terus pergi ke tempat-tempat yang dia nak. Okay. So, ianya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, dapat mengurangkan kos, okey, seperti parking dan juga minyak kereta. Minyak kereta pun sekarang dah mahal kan tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, so kita berdasarkan peta yang ada ni, kita boleh nampak Astrum Ampang terletak betul-betul bersebelahan dengan LRT Jelatik. So daripada LRT Jelatik ni kalau nak pergi ke KLCC cuma 4 stesen sahaja nak sampai ke KLCC. Dan jalan Jelatik ni terletak berdekatan dengan Jalan Ampang. So kalau kat Jalan Ampang ni so Jalan Ampang ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, ianya kawasan ni juga dikenali sebagai Embassy Row ataupun kawasan-kawasan embassy ataupun kedutaan kata orang. So di kawasan ni terdapat banyak kedutaan seperti kedutaan China, UK, Singapura, Singapura, US pun kat situ juga, Korea dekat situ, Perancis, Thailand, banyak kedutaan-kedutaan di kawasan itu. Apa maksudnya di sini adalah kebanyakan mereka yang bekerja di kawasan ni, expatriate yang bekerja di kawasan ni perlukan kawasan kediaman mereka sendiri. Mungkin sekarang agak susah untuk mereka untuk membeli hartanah mereka sendiri, tetapi mereka masih perlu tinggal, perlukan tempat untuk tinggal. So kalau dia orang tak mampu nak beli, dia orang tak dapat nak beli, tentulah mereka perlukan tempat untuk sewa. So dengan kawasan yang ini, yang dekat dengan kawasan Jalan Ampang ini dan dekat dengan LRT station, biasanya orang-orang luar negara ni biasanya dia tak suka nak memandu sendiri. Dia lebih suka gunakan kenderaan-kenderaan awam, kenderaan-kenderaan awam seperti inilah. So kawasan-kawasan contoh macam Astrum ni memang amat sesuai untuk kita sewakan kepada pekerja-pekerja dalam kedutaan tersebut. Lepas tu kawasan ni juga berdekatan dengan medical center, hospital seperti Gleneagles Hospital, HSC Medical Center, Prince Court Medical Center, KPJ Ampang. So tempat-tempat hospital sebegini, ramai orang daripada luar negeri, contoh daripada negeri mungkin Kelantan, Terengganu, malahkan daripada negara jiran seperti daripada Indonesia yang akan datang untuk berubat di sini. Dan bila mereka berubat di sini, kadang-kadang keluarga-keluarga mereka akan datang mungkin selama seminggu ataupun beberapa hari untuk melawat si pesakit. Dan bila dia orang datang macam ni, dia orang perlu sewa tempat. So kalau tuan-tuan dan puan-puan buat homestay ataupun Airbnb dekat kawasan ini, memang senanglah nak cari pelanggan atau penyewa. So ada juga kat kawasan ni banyak contoh macam pusat-pusat pendidikan seperti KL International School, Saiful International School. Okey, ada banyak lagi dekat sini yang mungkin tak ada kat dalam peta ni. So memang kawasan ni memang merupakan kawasan yang banyak peluang atau senang kita nak cari tenant. Okey, dan apatah lagi kawasan ni amat berdekatan dengan Petronas Twin Tower. Okey, naik LRT pun dah sampai, 4 stesen je, naik tak sampai pun 15 minit. Okey, so memang amat mudah. So berdasarkan dengan peta transit kat sini, kita boleh nampaklah projek ni dekat sini. Okey, kita nak pergi ke KLCC pun dekat, nak pergi ke KL Tower pun dekat, nak pergi ke TRX pun dekat, nak pergi ke Merdeka 118 pun dekat. Okey, so memang amat mudah. So seperti saya katakan tadi, projek ni juga bersambungan dengan satu lagi pasaraya besar. Nama pasaraya besar tu Datum, okey, ataupun Datum Mall. So Datum Mall ni dia construction ni memang dah siap. Okey, cuma dia belum buka, tapi dijangka akan buka dalam tahun ni juga. So buat masa ni tenant-tenant yang ada ni telah confirm, okey. Contoh macam McDonald, Daiso, Mr. DIY. Kita ada juga, kalau tak silap saya, Village Grocer dekat sini. Mungkin saya tak nampak kat sini. Tapi itu memang dah ada lah.
Dan ada focus point, contoh-contoh macam ni lah. And then McDonald ni selain daripada kawasan selain kat Data Mall ni, McDonald juga akan bertapak di Astrum Ampang. Okey, pasal kawasan Astrum Ampang ni 2 tingkat terbawah merupakan kawasan komersial. So ada banyak kedai kat bawah tu. So antara yang dah confirm yang akan bertapak di situ adalah McDonald. Siap dengan drive-thru lagi. Okey. So apa yang tuan-tuan perlu faham kat sini, McDonald sebenarnya, mungkin ramai antara kita yang tak tahu yang McDonald ni sebenarnya dia bukan buat bisnes burger. Dia sebenarnya buat bisnes hartanah. So McDonald dia akan bila dia nampak kawasan tu berpotensi, dia akan beli unit ataupun dia akan beli kawasan hartanah di situ, tetapi dia tak sewakan ke orang lain. Dia akan beli dan dia akan gunakan untuk bisnes burger dia orang. Dia akan buat bisnes dia orang sendiri kat situ. So kalau kita nampak McDonald dah bertapak di satu kawasan tu, bermaksudnya kawasan itu sudah tentunya berpotensi. Okay? Kalau tak kawasan tu tak berpotensi, McDonald tak akan masuk. Okey, so kita dah nampak, okey, kenapa kita perlu melabur di KL. Okey, sekarang kita tengok pula apa yang projek Astrum Ampang ni dapat berikan kepada para pembeli. So, kita nampak di sini kemudahan-kemudahan yang ada, nampak lawa. Okey, biasanya tuan-tuan puan-puan sekarang mungkin ada antara tuan-tuan puan-puan memang tinggal di unit-unit kediaman high rise lah, kondo-kondo. Okey, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, tempat tinggal tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan berikan dalam 20 ke 30 jenis kemudahan dengan harga maintenance fee pun agak mahal. Mungkin antara RM300 ke atas. Okey, tetapi sama ada tuan-tuan dan puan-puan percaya atau tidak, Astrum Ampang telah menyediakan 62 jenis kemudahan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan beli hartanah di sini. Dan untuk dia punya maintenance fee pula amat kurang. Okay, kalau untuk studio, kita sini ada 2 jenis, satu studio, satu duplex. Saya akan terangkan lebih lanjut tentang studio dan duplex ini sebentar lagi. So, untuk yang studio ni, harga maintenance fee bulanan tak sampai pun 100. Okey, dan untuk duplex harganya tak melebihi RM160. So apa yang saya boleh simpulkan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan bayar maintenance fee yang amat murah. Tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang jauh lebih banyak daripada projek-projek yang lain. Okey. So kita boleh nampaklah kawasan-kawasan untuk tuan-tuan dan puan-puan berlepak bersama keluarga, beristirahat. Okey, dengan ada kawasan-kawasan macam kolam renang. Okey, tadi saya ada berkatakan tentang 62 jenis kemudahan. Maaf. So ini adalah antara senarai kawasan-kawasan kemudahan yang disediakan. Okey. Mungkin saya boleh tekankan kat sini, gym. Okey, kawasan smart gym. Smart gym dekat sini. Nombor 15, gymnasium. Saya akan terang dengan lebih lanjut tentang smart gym selepas ni. Gym ni lain daripada gym-gym yang ada di tempat-tempat atau projek-projek lain lah. High tech. Okey, so kita ada juga contoh macam basketball court, badminton court. Okey, ada juga padang futsal. Okey, kolam renang. Lepas tu ada juga macam dance studio, studio menari lah, studio yoga, macam-macam lagi ada, cafeteria. Atau biasa kita sekarang kita banyak dengar pasal semenjak daripada zaman pandemik ni kan, banyak kita dengar pasal work from home. So dekat kawasan ni kita juga projek ni ada juga menyediakan co-working space. Okey, dekat sini.
Okey, di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang buat perniagaan sendiri, lepas tu nak buat meeting dengan klien, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat kat sini. Kawasan ni semua disediakan, boleh buat meeting dekat sini. Okey, satu lagi, okey, muka surat seterusnya, kita ada juga contoh macam kawasan nombor 40 ni. Ini dipanggil drone delivery landing. Okey, tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar tentang Food Panda ataupun Grab Food, khidmat penghantaran makanan contohnya, ataupun hantaran barang. So di sini kalau dekat China ataupun setengah-setengah negara Eropah, dia telah pun sediakan perkhidmatan penghantaran menerusi drone. So walaupun di Malaysia belum ada lagi khidmat sebegini, tapi kawasan tersebut telah disediakan sekiranya khidmat sebegini datang ke Malaysia. So memang amat unik lah. So ada juga track untuk tuan-tuan dan puan-puan yang suka berjogging. Okey, macam-macam lagi yang ada. Okey, ini smart gym. Okey, apa maksud smart gym? Okey, tuan-tuan puan-puan boleh nampak cermin yang ada dekat sini. Okey, cermin ni cermin bukan sebarang cermin. Ini cermin yang magic. Bukan. So ini sebenarnya cermin ni mempunyai personal trainer. Okey, built-in personal trainer. So maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan bersenam di depan cermin tersebut, dia akan ada personal trainer yang akan ajar tuan-tuan dan puan-puan atau memantau tuan-tuan dan puan-puan bila tuan-tuan dan puan-puan sedang membuat senaman ataupun exercises kata orang. So dia ada juga basikal ni diimport straight, smart bicycle yang diimport secara langsung daripada US. Okey, basikal ni lain daripada basikal yang tuan-tuan puan-puan biasa gunakan di Malaysia. Biasanya agak membosankan lah kalau tuan-tuan puan-puan kayuh basikal menghadap dinding. Okey, so kat sini TV ni sebenarnya contoh kalau macam tuan-tuan dan puan-puan rasanya bosan nak naik basikal di Malaysia. Mungkin tuan-tuan puan-puan kata, oh saya nak cuba naik basikal dekat Brazil lah. Ataupun mungkin Rome. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh key in kan kawasan tersebut. Boleh pilih laluan yang tuan-tuan puan-puan nak. Dan contohnya macam di Rome. Pilih Rome. Dan tuan-tuan puan-puan seolah-olah sedang berbasikal di Rome. Atau berbasikal di kawasan tepi pantai. Okay. So ianya memang amat unik. Okay. Untuk projek ni. Okay. Kita ada dua jenis produk di sini. Satu studio, okey, studio transit, Soho Transit Studio. Harganya 230,000 saja. Okey, dengan duplex 430,000 sahaja. Okey, so dia ada dua jenis duplex, sama ada yang 2 bilik air atau 3 bilik tidur, 2 bilik air. Okey, untuk harga 430,000 ni, ia tidak lagi termasuk 7% diskaun Bumi Putra. Okey, so kalau tuan-tuan dan puan-puan yang Bumi Putra yang hendak beli unit kat sini, harganya untuk saiz yang sebegini cuma pada harga 399,900 sahaja. Okey. Lepas tu untuk yang studio ni pula harga unit yang tinggal sebenarnya memang dah tak banyak. Yang terakhir saya cek mungkin dah tinggal dalam 10 unit saja. Okey. Sekarang untuk yang ini, buat masa ni, okey, untuk yang fasa 3 ni, buat masa ni harganya masih 230,000. Tetapi kita telah dengar kabar-kabar angin, desas-desus daripada pemaju yang harga tersebut akan meningkat kepada 245,000. Tak pasti bila, tapi kemungkinan dalam bulan Ogos ni. Okay, so kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat untuk beli studio ni, sebaik-baiknya beli sekarang supaya harga ini
supaya tuan-tuan dan puan masih boleh dapat dengan harga yang murah, RM230,000 sebelum harganya naik. Harga RM240,000 ni masih murah kalau kita bandingkan dengan projek-projek lain. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan boleh dapatkan dengan harga lebih murah, kenapa tidak? Okey, dan tuan-tuan puan-puan juga lepas ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut pasal untuk studio ni dia masih ada lagi package hadiah yang masih ada lagi lah. Okey. Dan untuk yang duplex ni pula package hadiah dia pun agak berlainan sikit. So saya akan terangkan dengan lanjut selepas ni. So yang ni adalah plan untuk studio. Okey, saiz-nya lebih kurang 280 square feet. Okey, kaki persegi. Dan saya perlu ingatkan sini adalah kawasan unit ni dia tak sediakan mana-mana tempat letak kereta. Tetapi jangan takut, tuan-tuan dan puan-puan boleh sekiranya perlu, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyewa daripada pihak pengurusan projek ni, residensi ni lah. Tetapi kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan beli ni untuk nak sewakan kepada orang, sebenarnya ini ianya bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan pasal sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu tampung harga kos untuk kapak. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, di KL ni kebanyakan studio-studio di KL tidak lagi menyediakan kapak untuk pembeli. Sekiranya pembeli nak beli, harganya lebih kurang 40,000 ke 50,000, mungkin lebih. Okay, pasal harga kapak memang agak mahal. Tetapi kalau puan-puan fikir dari sudut yang tuan-tuan dan puan-puan nak sewakan unit ni kepada orang-orang yang banyak menggunakan LRT untuk pergi bekerja, untuk pergi beriadah. So sekiranya penyewa ni dia nak gunakan tempat tak kereta, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu pergi menyewa tempat tak kereta ni. Biarkan tenant sendiri yang pergi menyewa daripada building management. Okey. Lepas tu kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kat sini, ini gambar-gambar yang diambil dari show unit. Okey, dalam show unit kita lah. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sebentar. Boleh kita ada video untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kejap. Masalah teknikal sikit. Wow. So, kalau tuan-tuan boleh nampak di sini, dia seolah-olah macam tuan-tuan dan puan-puan pergi ke satu bilik hotel yang high class, yang besar. Okay, dan kemudian kelepannya semua cukup lah. So, apa yang tuan-tuan boleh nampak kat sini, ini cuma sedikit sebanyak idea untuk tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak menghias unit tuan-tuan dan puan-puan lah. So di sini saya akan terangkan sedikit sebentar lagi apa unit perkakasan yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dalam unit ni. Okey, macam mesin basuh ni semua tak adalah. Tapi kalau macam kitchen cabinet ni yang sebelah bawah ni tuan-tuan dan puan-puan akan dapat, termasuk dengan digital door lock, aircon dan sebagainya. Lepas ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, lepas tu kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menyewakan kepada orang lain, ini ada sikit sebanyak harga pasaran pada tahun 2022. So kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak, harganya lebih kurang dalam 1,400 ke 1,500. Okey, secara purata lah. So cuba bayangkan, 1,400 dan 1,500 dah lebih daripada cukup
untuk tuan-tuan bayar installment bulanan untuk studio ni. Lepas tu ini pula sekiranya kalau orang ramai nak sewa bilik dekat kawasan tu. Nak sewa bilik pun okey agak mahal di situ. RM1,000, RM1,200, RM1,250, RM1,280. Lepas tu tuan-tuan puan-puan perlu sedar. Kalau misalnya kata diorang sewa bilik dekat sini, sebenarnya tak ada banyak privacy. Okey, pasal dalam satu rumah tu mungkin ada 3-4 bilik dan orang ramai, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak kenal pun siapa tenant bilik sebelah. Okey. So, tapi masing-masing akan berkongsi dapur, berkongsi bilik air. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan sewa dalam unit yang tadi tu, semuanya dalam satu bilik. Okey, semua dalam satu kawasan dan tuan-tuan tak perlu pun nak risau tentang isu privacy atau apa-apa. Ini pula kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak sewa nak buatkan sebagai homestay atau Airbnb, inilah market rate yang ada. Okey, seperti yang saya katakan tadi, kita ada Soho Suite ataupun duplex. Okay, so kita ada dua jenis, type A dengan type B. Type A ada 2 bilik, type B ada 3 bilik. Okay, biliknya di mana? Kalau di tingkat bawah, okay, dia punya design untuk tingkat bawah sama saja. Okay, dia ada satu bilik kat sini, nampak study room ni. So bilik ni memang cukup untuk letakkan satu single bed lah dekat sini. So yang bezanya pada tingkat atas. Tingkat atas, untuk type A ada 1 bilik, untuk type B ada 2 bilik. Okey, yang ni show unit untuk duplex type B. Okey, yang 3 bilik air, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Ini tingkat bawah lah. Dan itu Bumblebee. So, ini kawasan pintu masuk. So, ini bilik study room tadi. Dan ini bilik air. Dan dapur. So, kawasan ni, dia sebenarnya kawasan cermin, kawasan tingkap. Okay, so kita naik tangga ni, kita pergi ke tingkat 1, di mana kita ada 1 bilik air dan 2 bilik tidur. Okay. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak suka design yang macam tu. Mungkin ramai yang suka, kalau orang-orang muda banyak yang suka. So yang ni pula untuk yang 2 bilik tidur, 2 bilik air. Yang ni desainnya lain pula. Kawasan ruang tamu. Yang ni kawasan dapur. Ini tadi yang kita katakan study room. Bilik air. So yang ni tingkat atas. 1 bilik sahaja. Okey, yang ni pula harga sewa market value untuk kondo ataupun duplex di kawasan. So harga secara puratanya, kalau tuan-tuan boleh nampak di sini, lebih kurang dari 2005 ke 2006. So
sekali lagi ianya lebih daripada cukup untuk menampung bayaran bulanan yang tuan-tuan perlu bayar kepada bank. So ini ada sedikit kiraan. Kiraan yang diberi sini cuma untuk rujukan semata-mata. Okey. So kalau tuan-tuan tengok kat sini, sewa bulanan kita ambil contoh RM130. Okey, sehari. Semalam lah. So kalau tuan-tuan puan-puan ada rezeki dapat sewakan unit ni keluar selama 30 hari, of course maksimum dalam 3,900 sebulan lah. Tapi untuk kita realistik sikit, jarang kita akan dapat sewa penuh untuk 1 bulan kalau nak buat Airbnb lah. So katakan kita dapat untuk separuh bulan, harganya lebih kurang 1,950. Okey, kalau paling busuk pun lah, kalau kita sewakan selama 10 hari, kita akan dapat 1,300. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok kat sini, kalau 1,300 pun dah cukup untuk kita cover untuk bayaran bulanan RM850. Of course RM850 ni kita ambil contoh yang katakan pembeli pinjam daripada bank sebanyak 90%. Lepas tu pinjamannya selama 35 tahun dan interest rate daripada bank kita anggarkan dah lebih kurang 3.4%. So seperti yang saya cakap, ini cuma untuk rujukan semata-mata. Okey, dan untuk duplex pun ianya cukup untuk cover bayaran bulanan. Okey, kiraan yang lebih lanjut kita akan tunjukkan selepas ni lah. Okey, tapi ini untuk yang kiraan untuk Airbnb. Okey, untuk projek ni market price, okey, kata orang per square feet, harga kaki persegi untuk unit studio dan duplex ni sebenarnya jauh lebih murah daripada kawasan-kawasan sekitar. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok, kita ambil contoh Datum Jelatik ni lah. Harga kaki persegi lebih kurang 1,200. So rata-rata di kawasan ni harga kaki persegi melebihi RM1,000 persegi. Okay, kaki persegi. Tapi kalau untuk studio kita dapat baru RM821 kaki untuk kaki persegi. Okey, dan untuk duplex pula cuma RM585. So tuan-tuan dan puan-puan kalau beli kat sini memang dah terus untung. Okey, untung macam mana? Lepas ni saya akan tunjukkan. Okey. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, yang ni kawasan yang dekat dengan kawasan-kawasan sekitar lah. So harga memang dah dapat jauh lebih murah. Okey, apa maksudnya kat sini? Okey, kalau kita gunakan Datum Jelatik ni lah, pasal dia yang paling dekat, kita gunakan ni sebagai kiraan. Waktu tuan-tuan beli pada harga ni, tuan-tuan dan puan-puan secara automatik, puan-puan dah untung sebanyak ni. Kalau kita kirakan, tuan-tuan dan puan-puan beli saja, tuan-tuan dan puan-puan dah untung hampir RM95,000 untuk unit studio ni saja. Kalau untuk duplex ni, tuan-tuan dan puan-puan untung lebih kurang dalam RM422,000. Mana ada projek di luar sana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh beli pada below market rate, harga below market rate dan kiranya dah boleh terus untung. Okey. Okey, ini anggaran kiraan untuk ROI 10 tahun. Apa maksud ROI? Return on investment. Maksudnya berapakah kadar keuntungan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat berdasarkan pelaburan. So contoh untuk studio ni lah, tuan-tuan beli RM230,000. Loan 90% RM207,000. Okey, estimate 3.4%. Bayaran bulanan RM850. Ini kita anggarkanlah. So kalau ikutkan kiraannya RM843, tapi kita mudahkanlah, kita ambil harga tinggi sikitlah, RM850. Okey. So down payment bayar RM23,000. Yang progressive interest ni, okey, progressive interest adalah
bayaran faedah yang kita perlu bayar kepada bank berdasarkan progres pembinaan untuk sesuatu projek itulah. Buat masa ni dekat site piling memang dah siap lah. So ada sedikit bayaran yang akan dikenakan bulanan di situ oleh pihak bank. So untuk selama sebelum tuan-tuan puan dapat kunci, kita anggarkan yang tuan-tuan dan puan kemungkinan perlu bayar sekitar dalam RM10,000 lah. Yang ni bukan bayar sekaligus, tetapi bayar secara perlahan-lahan setiap bulan. Okey. So mungkin setakat yang kita dah siap ni dia punya apa kata orang, dia punya piling. So tuan-tuan puan-puan mungkin setiap bulan kena bayar dalam RM90. Okey. Harga ni saya tak pasti lagi, semua akan ditentukan oleh pihak bank. Lepas tu bila sampai mungkin ke unit tuan-tuan dan puan-puan, mungkin bila dinding dah siap dia kena bayar sedikit. Contohlah. Okey. So kita anggarkan dalam RM10,000. So kiranya tuan-tuan modal yang tuan-tuan dan puan-puan perlu keluarkan adalah lebih kurang RM33,000 untuk unit ni. Lepas tu, katakan lepas tuan-tuan dan puan-puan beli tahun 2022, kita dapat kunci pada 2026. Projek ni siap 2026. Okey, dari antara 2026 ni sehingga 2032, ini misal katalah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak jual unit ni balik selepas 10 tahun. Bermula dengan tahun 2022 lah. So katakan selama 5 tahun tuan-tuan puan-puan akan sewakan pada kadar contohnya 1,400. So selama 5 tahun ni tuan-tuan dan puan-puan dapat untung lebih kurang RM33,000. Okey, bila tuan-tuan puan-puan pada tahun yang ke-10 tuan-tuan puan-puan nak jualkan balik unit tu, harganya kita anggarkan dalam 1,100 lah. So, tuan-tuan puan-puan kena faham kat sini, kawasan persekitarannya buat masa ni, harga memang dah mencecah 1,000 lebih per square feet. Okey. So, harga yang kita barikan kat sini adalah harga yang amat pasif. Okey, kalau ikutkan, mungkin pada tahun 2032 kelak, harga market rate untuk kawasan tu, okey, mungkin dah mencecah RM2,000. So, kalau mencecah RM2,000, harga yang kita guna untuk kiraan kat sini sepatutnya pakai RM2,000. Tetapi, di sini kita akan gunakan harga yang konservatif sedikit. Okey, kita cuba guna 1,100 lah. So, katakan kita ambil 1,100. Okey, harga jualan dah jadi RM308,000. Ini bermaksud, RM308,000 tu, bila kita tolakkan dengan harga RM190,000 ni, ini maksudnya jumlah hutang bank yang masih tinggal pada tahun bayaran yang kelima lah. Okey. Harga jualan dah boleh, untung daripada jualan tu saja dah lebih kurang RM117,000. Okey. So bila RM117,000 jumlah keuntungan, okey, tolak dengan jumlah modal yang kita dah keluarkan, tuan-tuan dan puan-puan akan untung sebanyak RM117,000. ROI 354%. Annualize, ini maksudnya peratusan keuntungan setiap tahun adalah 16%. So cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, investment mana, pelaburan mana yang ada, okey, yang 1 tahun boleh menjana sebanyak 16%. Kalau fixed deposit pun sekarang, kalau tuan-tuan dan puan-puan masukkan, 1 tahun pun lebih kurang dalam 3%. Okey, sekarang 2% okey. Kalau macam dulu okey sikit, 3.75, tapi sekarang dah 2% nak cecah pun susah juga. So sekarang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dalam 16%. Okey. So kalau duplex sama juga kiraan dia. Okey. 1 bulan kita bayar dalam 1,600, modal yang kita kena bayar 43,000. Okey, down payment. So progressive interest kita anggarkan dalam 20,000. So
obviously lebih banyak daripada apa nama ni yang studio lah. So jumlah modal yang tuan-tuan perlukan kat sini adalah 63,000. So harga jualan kalau berdasarkan kiraan ini lebih kurang dalam 661,000. Kita anggarkan yang dia naik kepada RM900 per square feet lah. Okey. Yang ni kita anggarkan. Tapi seperti saya cakapkan tadi, harga per square feet ni adalah banyak bergantung pada kawasan persekitaran. So biasanya per square feet price ni untuk kawasan tengah bandar macam ni, dia akan naik jauh lebih mendadak. Yang ni seperti saya katakan tadi, harga ni amat konservatif. So jumlah keuntungan yang tuan-tuan boleh dapat, berpotensi untuk dapat lebih kurang dalam 456,000. ROI 723%. Setiap tahun 23% tuan-tuan dan puan-puan. Okay, 23%. Mana nak dapat pelaburan sebegini? Okay, so kita pun hampir sampai ke penghujung. Okay, so apa yang saya boleh rumuskan kat sini adalah sekiranya kita nak beli property di KL, ada beberapa faktor yang kita perlu tengoklah. So, apa yang saya nak perjelas kat sini adalah bagaimana kita tengok faktor-faktor tersebut dengan kalau kita kaitkan dengan projek ni. Contoh, faktor yang pertama, kalau nak cari nak beli rumah atau kondo, yang paling penting developer. Untuk projek ni, developer setiawan, seperti saya katakan tadi, 20 tahun pengalaman dan projek profil projek yang diorang ada setakat ni melebihi 3 bilion ringgit. Okey. Kedua, faktor lokasi. Kawasan tengah bandar, 4 km saja nak pergi ke KLCC. Jenis, faktor ketiga, jenis development, TOD. Okey. Dia link dengan LRT station. Dia mixed development seperti juga macam Mid Valley ataupun Sunway Velocity. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tambahkan kat sini sedikit. Kalau macam Mid Valley contohnya, sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli, okey, harga memang dah mahal. Untuk Sunway Velocity pun harga pun memang dah mahal sekarang. Dan cuba tuan-tuan bayangkan, zaman dulu bila tempat-tempat begini baru tengah nak naik, okey, harga diorang tak sampai mahal macam tu. So, cuba bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan beli waktu tu, okey, dan sehingga sekarang tuan-tuan dan puan-puan dah untung berlipat ganda, dan mereka-mereka yang telah melabur pada waktu tu dah untung banyak pun sekarang. So, inilah peluang terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk melabur ke satu kawasan yang baru tengah nak naik. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan beli sekarang, 10 tahun daripada sekarang atau mungkin 15 tahun daripada sekarang, kawasan tu pun dah mature, area tu akan jauh lebih mahal daripada harga sekarang. Okay. And then saya tadi kan link bridge ke Jelati LRT Station, link bridge ke Dayton Mall. Okay, dengan tingkat bawah macam saya katakan tadi, ada banyak kawasan-kawasan komersial. Fasilitasnya canggih. Okey, faktor keempat. Okey, terletak di KL, potensi untuk development amat tinggi di KL. So macam saya kata tadi, kawasannya berdekatan dengan KLCC, KL Tower, Merdeka 118 dengan TRX. Okey, so kawasan-kawasan yang pesat pembangunannya. Okey, faktor kelima, kadar pulangan sewa yang tinggi, okey, antara 6 ke 7%. So harga pun kalau untuk studio lebih kurang 1,100 ke 1,300, memang cukup untuk cover installment. Harga pembelian, faktor ke-6, okey, below market value, okey, dan kalau tuan-tuan tak ambil kira rumah-rumah mampu milik seperti rumah WIP atau residensi wilayah, ataupun rumah Selangor. Kalau tuan-tuan tak ambil kira kawasan rumah-rumah macam ni, okey, ini merupakan projek dengan harga yang termurah di Kuala Lumpur atau di Lembah Kelang.
Okey. Dan terakhir sekali, ROI untuk jangka masa 10 tahun yang amat tinggi. Okey. Dan sebelum kita tamatkan sesi ini, saya nak brief sedikitlah, terangkan sedikit tentang free gift package. Okey, untuk studio, pihak pemaju akan menyerap yuran-yuran lawyer, okey, untuk SPA, loan, stamping fee. Okey, tuan-tuan dan puan-puan cuma perlu bayar MOT. Okey, lepas tu untuk dari segi unit pula, pemaju akan berikan aircon, okey, digital door lock. Digital door lock ni maksudnya kita akan dapat buka pintu gunakan cap jari ataupun gunakan passcode. Okey, dan pihak pemaju juga akan berikan kitchen cabinet yang sebelah bawah. Okey, dia akan bagikan water heater, Google Smart Home Mini. Okey, Google Smart Home Mini ni contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan sedang berehat di atas katil tengah tengok TV. Lepas tu dah habis tengok TV, malas pula nak bangun, nak tutupkan lampu. So tuan-tuan boleh just guna suara, voice activated. Okey, just guna suara, just bagi tahu Google tolong tutupkan lampu. Sistem ni akan tutupkan lampu. So amat senang. Okey. And then akhir sekali, pihak pemaju juga akan sediakan lantai semua akan siap. Okey, tiling untuk bilik air semua akan siap lah, termasuk dengan sinki bilik air lah, basin bilik air dengan mangkuk tandas semua siap lah dengan pili. Okey, so seperti saya cakapkan kat sini, bukan semua studio unit akan dapat benda ni, cuma akan terpilih atau sementara promosi ni masih ada. Okey. Dan untuk yang duplex, seperti tadi, floor finishing akan ada, toilet finishing pun ada, yang legal fee semua pemaju akan serap. Okey, dan di sini pemaju juga akan berikan satu kapak secara percuma. Okey. Dan sekiranya tuan-tuan puan-puan kata kapak tu tak cukup, dan untuk unit-unit tertentu, tuan-tuan dan puan-puan dibenarkan untuk beli, okey, satu lagi kapak dengan harga RM20,000 sahaja. Okey, kalau projek-projek lain, harga kapak tu dah mencecah RM40,000 ke RM50,000 lah untuk satu lot. Okey, so kat sini, pemaju cuma akan charge RM20,000 sahaja. So, itulah saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana datang untuk menonton video ni. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan sekiranya saya ada tersilap bahasa, tersilap kata, saya ingin memohon maaf. Okey. Semoga video ni dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, dapat memberikan maklumat yang penting kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harapkan ia dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat pilihan yang terbaik untuk diri tuan-tuan dan puan-puan sendiri. So itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, jumpa lagi.